adalah satu sifat orang musyrikin, orang ahli neraka. Mereka itu ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala tak ada kata ulaika humul kafirun saja, tak. Sebab tabiat kafir ni dia lalai. Tabiat orang kafir ni lalai. Kalau kita kira kita tu dekat-dekat dengan tu, kita duduk hari-hari tu, kita duduk tak ada berasa ingat pada Allah Ta'ala. Tak ada berasa ingat. Jadi serupa dengan mati sekerak itu kita ni. Ada satu hadis mengatakan, hadis sahih, mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamathalil hayyul mayyit. Perbandingan orang yang ingat pada Tuhan, berzikir pada Tuhan, dengan orang tak ada berzikir pada Tuhan, tak ingat Tuhan, berasa jadi pening-pening, mabuk dunia yang panggil. Auzubillah, mabuk dunia, istilah Imam Ghazali, mabuk dunia. Nah, seperti orang hidup dengan orang mati. Kamathalil hayyul mayyit. Ni hidup, ni mati. Yang berzikir pada Allah tu hidup. Yang tak berzikir pada Allah tu mati. Mati ada dua peringkat. Satu, mati dalam bentuk jenera tidur, yang panggil mati juga. Sebab kita ni mati jenera lah ni, orang Islam. Bukan mati benar orang kafir. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Apakah tidak dia tu dulu tu mati, maka kami menghidupkan dia. Kami menghidupkan orang kafir tu dengan iman. Dulu orang kafir Abu Jahal tu mayat berjalan tu. Mayat duk jalan lah dunia ni. Mati. Tapi Allah Ta'ala menghidupkan dengan iman. Kita seperti juga. Kita ni hidup dengan iman dah, tapi mati dari segi zikir pun Allah. Kita pergi kanak-kanak tak ada berasa, kata kita terikat dengan Tuhan. Bangun tidur, jalan, makan, tak ada teringat pada tua sikit abuk. Subhanallah, ni satu penyakit besar. Kita mari etikah di antara pausa kita nak top coknya, iaitu cok kita orang lalai. Mari etikah tujuan nak buat kerana hati kita ingat pada Allah Ta'ala semua. Semaya, puasa, zikir, tidur, bangun, ingat pada Allah. Jaga pak la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi ingat pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ingat semua pada duduk dalam jenera tu kerana habis raya. Berjaga pak-pak mari dulu. Itu nak jadilah tu kita nak latih diri kita. Nak latih diri kita tu pergi kanak-kanak ingat semua pada Allah. Ikut kerja apa? Tak ada kata lahiyatan qulubuhum. Ning Allah Ta'ala sifat orang kafir, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu hum yal'abun. Kalau dia dengar Quran Nabi baca dia, ya main-main, buat tak tahu. Apa kita tekahlah mana sangat ke benda lah tu. Buat kita buat main buku apa, buku tak erti dia. Dengar Quran orang dah baca pun, jadi buat main-main kacak. Nanti tak erti, kita nak kata ke dia betul lah, supaya tak erti. Kalau dia erti ya taklah tu. Sebab itu maka seria benar perangai kita ni. Dia nak jadi meh-meh dengan perangai orang kafir ni banyak benar. Yal'abun lahiyatan qulubuhum, dengar Quran bersama dengan main-main. Baik kita tengok bulan Ramadan ni ke Allah. Tu Imir baca Quran, buat dia ada gagal di belakang. Yal'abun. Nah, kalau kita tengok situ tu tak ada tekahlah mana dengan puak kafir Allah Ta'ala sifat pada masa dulu yang dengar Quran dalam keadaan main-main. Ada sungguh. Sedangkan dengar Quran ni, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, hendaklah kamu tu dengar dan senyap. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Sebab Quran mendatangkan rahmat. Rahmatan Quran ni. Rahmatan, hudan, zikra. Nah, semua tu Quran belakang. Oleh itu maka kita nak jadi dalam etikah ni, pausa kita nak ingat pada Allah.
ingat kepada Quran, perhati kepada Quran bersungguh. Tu walau dalam tak reti pun perhati pada Quran bersungguh. Itulah power etikah. Etikah ni cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah peluru dia ialah Quran. Quran membawa kita pergi ke syurga. Quran ni merupakan satu kenderaan atau satu alat kuasa boleh bawa kita masuk syurga. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Nah, itu hadis sahih. Nah, siapa dia jadikan Quran sebagai pimpinan dia, maka dia boleh bawa orang tu Quran tu kepada syurga. Nah, la ilaha illallah. Kita berasa seronok bila kita boleh sayang Quran sebab kita tahu hak ni ibu nak bawa kita ke syurga. Sayang sungguh, sayang apa bukan sayang main-main dak. Sebab tu saya selalu duk berasa pelik orang dulu apa dia kata tak sewi duk belajar Quran tu takut sesat takut gapo. Saya soal klik kata apa belajar lain tak sesat kan. Tu makna katanya belajar ni kalau tak kena ngaji apa-apa sesatnya ngaji Quran ngaji kau lain kau sesat lagi. Nah, jadi jangan buat sembarang kata ngaji Quran sesat. Itu salah satu daripada cara syaitan nak menjauhkan manusia daripada Quran. Nah, Quran sungguh kita mengaku kalau tak kena kelagu sesat. Tapi gak lain lebih pada Quran lagi lah. Nah, sebab itu maka kita jangan buat jadi pukul umum gitu, tak kena sebab kita disuruh baca Quran, disuruh faham Quran, disuruh beramal dengan Quran. Suruh kita sebagai umat Muhammad. Nabi Muhammad kata, "Iqra'ul Quran wa'malu bih." Baca oleh muka Quran dan beramal dengannya. Wala tajfu anhu, jangan kamu engah daripada Quran sama sekali, jangan engah. Apa Quran. Nah, tu semua. Jangan kita cari makan dengan dia, wala ta'kulu bihi, wala tastakthiru bih gitu. Hadis Nabi, hadis sahih belakang. Hadis sahih tak ada syak. Jadi kalau gitu makna kata kita kena ngaji lah Quran nak beramal Quran. Kalau tak ngaji, tu dia. Dia bukan kecek dengan orang Arab dia, kecek dengan semua umat dia. Umat dia tu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua Allah ni umat dia. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Semua, tak ada kata orang Arab saja. Oleh itu maka naklah kita faham kata kita tak boleh nak lari daripada kena belajar Quran. Nah, silap banyak fatwa-fatwa orang kata tak sewi kita ngaji Quran, tak sewi kita baca Quran. Silap banyak. Buat kata Allah berdoa tu pergi perak situ tak kena menyebabkan orang tak wahyu baca Quran. Quran untuk guru yang mana dulu. Nah, kalau orang kapun dak takut sesat. Nah, semua tu adalah penyakit masa tu. Alhamdulillah penyakit tu sudah dirawati oleh orang-orang zaman lah ni banyak dah, boleh siar banyak dah. Maka kita tu pasiar lah dengan penyakit-penyakit belah tu. Nah, supaya jangan duk ingat kita lagi dalam keadaan dia tu tidak sedar. Selain pada tu naklah kita khabar katanya balah mana kita boleh tubik etikah ni gi kana-kana nak bawa Quran sama supaya tok guru tu kita supaya pendakwah ada Quran halus sama. Kalau kita orang tua Quran besar tak apa. Zaman ni boleh komputer dah, boleh lagi apa, boleh dalam terosak Quran. Saya dah berasa takut seria kat terosak ni, tengok dia sama-sama ya kesal kat. Baik kita baca lah Quran pada baca lah terosak. Kalau baca terosak pun tak apa, sebab dia bawa semua terosak ya. Tapi kalau duduk sejik kita baca Quran lalu sini. Karena terosak bukan molek sangat, duk tengok dia semua, duk dengar dia semua. Benda-benda nata api juga. Sebab itu maka lebih afdal kita dengan kitab Quran sendiri. Tapi kalau tak ada kitab duk tak kereta tak apa, kita buka terosak kita. Terosak tempat tak ada Quran, tempat ada Quran baik kita guna Quran kita lebih mudah. Wallahu a'lam.
Itu sebagai pendapat. Nah, oleh itu maka marilah kita cari jalan lah mana dekat Quran lepas pada ni. Kalau kita dekat Quran lepas pada ni, siapa go etikah kita? Kalau kita duduk jauh lagi Quran kak, tak tahulah lah mana ni jadi kan. Seminggu tak temu sekali Quran kak. Jadi hak asalnya suruh baca Quran tiap-tiap hari sejuh, itu hak asal. Hak tu sahih tamada Islam. Sahih hak tamada peketik tamada Islam sejuh. Sejuh tanya kalau dia baca semua tak apa setengah jam. Tapi kalau dia tu kokak-kokak tu lebih lah. Nah, itu hak tamada. Kalau kita boleh buat tu, mana jadilah kita orang mukmin tamada. Nah, kalau bawah pada tu bukan tamada dah kita ni. Duk dah sapap siang dia panggil. Sapap siang kita. Nak bawa sampai situ, kita nak bawa diri kita sampai situ. Tidak itu kata kita tak ada partner apa. Nah, etika hatidah ni mari nak partner, mari nak buh program. Kalau gapo dah, kalau komputer kak nak buh program, masuk program apa tu? Komputer kita ada untuk kita nak pakai seterusnya 11 bulan lagi. Itu makna kata kita etikaf. Bukan mari duk tidur bangun lepas tu klik spatula baru ni. Jadi makna katanya tak berapa siapa tujuan etikaf. Itu etikafnya kena bersungguh lagi mencari jalan mana untuk kita tu dekat dengan pembawa jalan ke syurga, iaitu Al-Quran. Quran bawa jalan syurga, tapi satu segi tanda kita masuk neraka. Satu segi wa man ja'alahu wara'a zahrihi saqahu ila an-nar. Nauzubillah. Barang siapa yang jadi dia tak boleh belakang dia, tak peduli ke Quran. Quran ni abaikan, bahawa tak peduli dia, ya tanda kita masuk neraka. Itu Quran. Itulah nah dua cara. Kalau kita ambil ia tak jadi pemimpin kita, ya bawa ke syurga. Kalau kita tu tak peduli ke dia, tak boleh belakang, wak tak peduli ke dia, bima takut kena tenda dia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jaga malak dua kali tu Quran dah. Kita kena hakikat Quran. Hari ni kita mari kena hakikat Quran. Kena ibu Lailatul Qadri, iaitu inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kena dia, saingan dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Sungguhnya Quran tu datang pada kiamat esok sebagai bomo gue ataupun tanai kuam atau muhami kepada kita orang jadi sahabat pada dia. Ashabul Quran baca Quran semua tu ashab. Bukan mesti ngapa dak. Ada mau ngapa tu molek benar lah. Tak ngapa pun boleh jadi ashabul Quran. Boleh. Iaitu baca semua. Ashabul Quran baca semua, dengar semua, berakhir dengar Quran, luar-luar buka teratak baca Quran, dengar Quran. Nah, tapi jangan buka teratak bela-bela lepas tu duk buat kerja lain, tak usah buka kalau lah tu. Nah, kalau buat kerja lain tak usah buka teratak. Nah, tak usah buka radio kalau buat kerja lain. Buka nak dengar. Kalau saya dengar saya buka. Tu lebih molek. Nah, pasal buat topan tu tak ada tu duk kerja galang duk kacak buka radio. Wasa kena tak kena lah tu tak kena. Nah, kalau buka Quran kena fastami'u lahu wa ansitu. Kalau nak buka Quran. Tidak itu kita buka tu berdosa pula dah. Kacak tu berdosa dah, juga buka tu pun berdosa pula. Nah, oleh itu sungguh baca Quran. Tak saya buka Quran tak apa, dengar sungguh. Nah, dengar sungguh insya-Allah dah. Itulah cara kita berdekat Quran. Lepas tu kita baca sehari. Kalau kata orang habis sejuk sehari tu makan masa setengah jam, kita habis masa dengar Quran setengah jam sehari. Belah tak habis sejuk pun kalau kita orang tak erat baca ngongak misalnya setengah jam sudah padahal. Kalau kata 5 bulan sekali habis pun tak apa. Nah, jadi makan masa supaya orang peteh-peteh baca apa dia laca-laca tu 20 minit setengah jam sehari. Nah, 20 minit baliknya tak apa dah. Orang ngapa-ngapa tu 15 minit pun boleh lah sejuk. Nah, orang ngapa cepat-cepat tu 15 minit boleh lah sejuk.
Lepas tu maka kita tu latih sebanyak mungkin dekat Al-Quran. Ke mana pun Al-Quran tu bahayalah kita dekat Al-Quran, insya-Allah harapannya. Nah, sebab ahli Al-Quran adalah ahlullah wal khassatuh. Orang jadi ahli Al-Quran ni adalah ahlullah wa khassatuh. Ahli Tuhan dan orang pisik hak Tuhan. Orang pisik hak Tuhan. Nah, insya-Allah taala. Kemudian apabila kita tahu go dah, kita nak buat masuk go tu lah. Etikah ni kita duduk di sini pula tu. Baca Quran, kita berdoa, Allah menjadi Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa dhahaba humumina minhaja hayatina dan sebagainya. Kita berdoa. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai cahaya hati aku. Awak kena ber-Quran, jangan awak benci ke Quran. Ya Allah, orang benci ber-Quran ni, Allah cerak dah kena tendang masuk neraka dia kalau benci ber-Quran. Anak-anak kita ke Allah, bapa kata ngaji Quran, pakat lari dulu. Jangan kanak radak ngaji dia mahal yang lain dah. Kalau kata pelajari Quran kat pakat lari, tak saya mengaji. Allah serius kena tendang di Quran masuk neraka. Nauzubillah. Siapa berjadikan Quran tu benda yang dibenci, maka Quran tu tenang kita masuk neraka. Siapa jadikan Quran tu satu benda yang jadi mongkam, tak pas belakang-belakang, tak sungguh, maka jagalah, nanti tepihlah sikit lagi tenang dia masuk neraka, tak ada nak kabir. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Ni benar-benar hadis sahih, bukan kata dongeng-dongeng, cerita dongeng, tak. Hadis sahih. Nah, hadis sahih, tak ada syak tentang benda seperti itu. Sebab Quran Tuhan jadi ialah tu, tak supaya kita lain. Jadi kita dengan benda lah tu jadi, kalau zaman dulu kau tak sewi dekat Quran lah, takut jadi punah. Balik sungguh tak ada nak royak-royak, nyebalik supaya ngapalik aku sungguh. Alhamdulillah, tuan nenek moyang kita tak tahu jadi gano lah pocuk dia mati dah, afallahu amma salaf. Ni tak tahu apa marah, ya tak tahu. Sebab orang tak ada ayat ke dia. Nah, hari ni kita ayat dah. Kalau tak boleh tahu lagi, tak ada buku dah tak tahu ni. Tak ada sebab nak tak tahu, ayat dah. Tuan nenek moyang kita terus kubur dah, tu orang tak payah ayat dia. Ya, tak apa, dia usah peluk. Orang duk baca, ya duk romo, duk wasaya bukan adat Quran ya ni kata. Ya pasal apa dia ni sepanjang bukan manusia gitu. Ya apa ada kau omong. Ni bahasa peluk balah tu. Syaitan panas sungguh belag saing dia, belagu dia apa ni. Bahasa peluk. Nah, kalau dia baca Yasin dia ada, ya bahasa peluk suka dengan sampai tak mana Quran. Nah, tu subhanallah, tu duk bari. Nah, panggil semaya hajat, panggil gapo buku ya sendiri tak andah maya lah. Pak kalau sendiri panas maya tak kena panggil orang lah. Tak kena panggil. Nak oyak ke demo tak apa. Baik tu jamin Nabi tak ada panggil semaya hajat. Tak ada. Nah, sampai kita sing madah ni sampai kita. Sebab kita di itu demo lepas hidup agama lah. Jadi semua tu duduk di pemimpin. Pemimpin salah pemimpin ayat. Salah teruk, bukan salah sikit-sikit. Nah, la haula wala quwata illa billah. Oleh itu maka marilah kita sedar dalam semaya tiap-tiap hari, tiap-tiap semaya fardu, semaya sunat tu, semaya hajat dah tu semaya. Tujuan kita jalan-jalan siapa tersaham ya. Ya Allah aku berjalan benar. Hajat dah tu. Hajat hak nombor satu dah tu. Nah, nak gitu orang tahan tu hak tu dah. Nah, nak turun pergi jabat hak tu dah. Nah, nak pergi buat apa lagi? Nak pergi buat Mekah. Hak tu dah, pergi Mekah. Hak tu dah. Ada kenapa dah. Nak ayat demo pacu doa saya nak pergi Mekah tak ada apa. Biasa duk harga kok mana tu ya tak ada sunnah belah tu, tak ada sunnah. Semaya waktu tu dah, duklah sujud minta dah. Ya Allah, aku nak pergi Mekah minta selamat aku. Sudah jalan tu. Tak ada peling banyak ni, peling kita nampak peling dia tu apa hari dia suruh orang minta hajat dia. Semua tu peling belakang. Latih daripada orang tak erti apa sekarang, maka jadi tu benar lah. Jadi supaya satu bid'ah dia. Kalau kita nak panggil berisi di setengah orang kata bid'ah, setengah orang. Tapi saya tidak hukum bid'ah, semua hajat bukan. Cumanya Nabi tak buat, tak tahu nak hukum apa, Nabi tak buat. Tak ada hadis sahih mengenai semua hajat. Tak ada hadis.
Oleh itu maka lebih lagi berjumuah pula. Oleh itu semaya semua tu adalah semua minta hajat kita belakang, semua semaya. Nah, lepas tu nak orang minta, kita royak ke demo. Demo maya cara demo minta, ya Allah saat ni hamba aku tu mai minta tolong aku suruh doa. Ya Allah berilah kehendak dia, berilah hajat dia. Tak ada apa. Nah, tu kena dah, malak dah macam tu. Tu panggil tawassul dengan hamba yang masih apa dia masih hidup lagi. Ada apa tawassul dengan orang mati, tu tak boleh. Jangan tawassul pada orang mati sama sekali. Oleh itu maka ikhwan yang semula sekalian, saya hari pagi tujuan nak pakai zikir untuk siapa tarik naik. Sebab ada hadis hasanun yang dikeluarkan oleh Tirmizi, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Hadis Hasan At-Tirmizi. Siapa-siapa semaya subuh berjemaah, kita semaya dah subuh jemaah, kemudian dia duduk tempat semaya dia, siapa tarik naik, dia berzikir pada Allah, bukan duduk sajadah, zikir pada Allah. Zikir ikut baca Quran, apa saja. Zikir pagi petang hak Nabi, azkar nabawiyah pagi petang Nabi. Baca Quran, la ilaha illallah subhanallah bihamdih, la haula wala quwata illa billah. Ikutlah. Hak mana warik pada hadis tu molek benar. Kemudian dia semaya 2 rakaat, buat tarik naik molek. Lah ni tarik naik itu pukul ni 20 sekurang habis-habis. Benda tu tak sedap hati. Lepas dah syuruk dalam takwin tu 15 minit malah. Lepas dah syuruk dalam takwin 15 minit, tu puas hati sikit. Nah, sampai setengah jam malah benar lah. Syuruk tu tengah duk naik tari. Kadang-kadang karahah situ. Tapi syuruk tu karahah lagi. Nah, jangan ruak semaya lagi di syuruk. Lebih pada tu boleh 10 minit atau 15 minit. Tak apa. Boleh pahala lah nak. Supaya haji wa umrah seperno. Pahala ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kalau kita habis duit 100,000 pergi haji atau umrah, nak boleh umrah seperno susah benar lah ni. Nah, susah benar nak boleh umrah tamatin susah. Umrah tamada agak murah boleh. Nah, umrah agak murah kita pergi buat tu. Wah gitu, tak gerak belai-belai, gagah katik sikit-sikit. Tawah peling tu peling ni. Boleh lah agak murah-murah. Tapi nak boleh harga umrah ni hak sempurna mustahil, habis-habis mustahil. Nah, pada adat ya panggil, pada adat. Jadi duk pagi-pagi ni boleh haji hak sempurna sekali. Habis VIP duk hotel tinggi-tinggi tu. Nah, haji VIP. Nah, payah nak temu haji. Kalau umrah hingga juga, kalau haji ke pada ada pening di Arafah. Nak boleh hak sempurna ke mana tak tahu. Nah, tu. Hak ni hak tamatin. Nah, payah. Satu hadis lagi, umratan hajjatan wa umratan mutaqabbalatain. Hak mabrur dah haji mabrur, umrah mutaqabbalah. Umrah yang diterima. Itu pahala orang duduk setengah jam lepas mai subuh. Gitu lalu kelebihan dia. Habis itu saya nak urus mai lewat sikit tu, nak boleh cagak dia mau tu. Duk nyak ya duk tak gerak nak ubah dia. Mai lewat ya cagak sikit. Saya mai duk cagak pagi ni kecek nak cagak dia mau. Dah tu kak gi pakat gi loya gitu. Nah, kecek pun tak nak cagak lagi. Nah, ya kadang-kadang ni setengah-setengah orang bawa duk sorang tak nerah bawa kecek. Ini kau ada juga lah tu. Nah, ya tapi orang tak supa saja tak ada. Bawa kacak nerah lu dah. Tu. Bawa tak kacak tak apa, jaga. Ada juga macam tu. Nah, tapi tak apalah, saya ambil ramah tu bawa kacak tu ya boleh jingok sikit. Sikit belah dia orang. Nah. Itulah lebih kurang kelebihan hadis hasan. Bukan satu hadis, banyak hadis. Ini hadis qauli ya bang, hadis qauli. Fi'li Nabi pun Nabi SAW tu ya duduk atas
semaya sudah semaya subuh Nabi tak aja semaya tajmuah. Nabi semaya Jumaat semua ciwik ya. Nah, tu dia. Siapa yang demam sakit pun kat kau tu baik semaya Jumaat juga. Nah, tu dia. Itu lepas pada tu duduk pada tempat musalla tu duduknya tanya duduk sila tarabba'ah. Duduk sila atas tempat sujud dia, tempat semaya dia. Siapa tari naik hasanan, tari naik molek lah. Tari naik molek kak. Benar setengah ke 7 tu naik molek. Nah, lepas tu kak, itulah hadis fi'li Nabi. Hadis perbuatan Nabi. Dia buat lagi, dia royak suruh royak. Tak ada kelebihan pula. Kalau tak ada kelebihan sikit abuk, sekadar turut Nabi saja tu pun boleh dah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum dah. Tak ada kelebihan, boleh haji, tak ada boleh umrah, tak boleh apa pun. Boleh dah kelebihan turut Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pada dah tu maka tak habis dah. Kita tambah haji dengan umrah pun dah. Habis sampai 300,000 pagi. Boleh. Nah, kalau kita nak buat modal 300,000 buat 2 kali. Kita boleh. Bahawa klik ni tak. Nah, klik tak. Kau tak ada kena mata tu. Duk tahsil kajadah. Kecuali kena motong darah lah tu kan ada mau nak pergi pak motong menyuluh kenapa tu darah tu hidup dia mau tu cari nah wabtaghu min fadlillah tu fadlillah tak ada apa fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah cari motong lah gapo tak ada salah apa Nabi tak ada motong tak ada apa Nabi tak ada anak kah tu ya tua orang ada anak gaduh dengan anak dia belak dia anak kan. Nah, tu tiba-tiba pandai tengok lah. Nak ambil pahala haji setara dengan anak dengan apa, kira tengok nama kira. Dengan lembu, dengan kambing, dengan apa banyak perkara. Ikut dia mahu tu. Tu dia mahu timbal tengok tak jadual munasabah itu. Hadis tu lah tu. Hadis Hasan boleh terima dah. Tak ada kata hadis dhaif tak. Hadis Hasan bawah sikit pada sahih. Nah, tu boleh masuk dalam benda yang sangat baik. Oleh itu maka ikhwan muslimin sekalian, kita apabila kita latih belah-belah tu lama-lama kita jadi orang yang berseri, jadi mulia kita. Kalau kita buat bagai besing wak merkah tinggi-tinggi semacam tu. Zikir pada Allah. Kalau budak-budak sekolah kak benar-benar lah benar. Kalau pelajar mahawiyah lain, pelajar gapo molek benar baca Quran lepas subuh, baca buku-buku, baca surat-surat sakut dengan pelajaran apa tak apa ya pakai berzikir pada Allah jugalah tu. Buku baca buku syiar tak apa. Syiar tu bahasa isi hak tu lah sedunia ni. Nah, baca uyasa akan bucu boleh panggil zikir pada Allah. Nah, sebabnya bagi ngaji. Mana ngaji. Nah, talabul ilmi itu adalah zikrullah belaka dah. Nah, insya-Allah taala nak jadi mudah boleh masuk dengan tu hidup kita. Nah, kalau orang tina patut dia tak mau Jumaat atau tempat kurang sekali. Tak nak buat. Banyak nak bagi sembahyang Jumaat. Mari tak ada apa. Dah lah sejak betul lah. Dan ni orang cadang musalla dia tak ada apa dah. Boleh tu. Nah, buat umrah pagi-pagi, buat haji pagi. Allah sedaknya. Setahun boleh berapa ratus kali umrah. 300 umrah lebih. Mana ambil dana. Nah, tengok kelebihan tu hawi kepada Islam ni. Sunnah Nabi serta kelebihan yang tinggi. Sunnah Nabi. Nah, kalau tak ada kelebihan yang tinggi pun cukup dengan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum dah. Tapi ditambah pula dengan kelebihan macam-macam pula. Maka alhamdulillah, marilah kita pakai mikir sungguh-sungguh keadaan seperti itu supaya kita tu duduk dalam keadaan betul, laba pakai umur kita ni laba. Dan itu kita umur kita ni rugi. Pakai umur tak kena dengan cara yang sungguh. Tak pandai nak nega umur kita. Cai ciwit mai tu. Nah, winati kita tu ikut guna pada menaga murah-murah. Nyawa sebetulnya ya sama letih. Nah, tidur sama ngeruh. Sama letih. Pengeruh orang tidur molek boleh pahala. Ngeruh orang tak tidur tak molek tak boleh pahala. Sama letih tidur dua-dua tu. Tak ada pasal ada letih tak ada boleh pahala apa tidur. Apa tak? Abang tu kita kena pisah jeng kena semua. Barulah ngeruh kita ada makna. Dia terak jadi pering ngeruh kencor tu. Kau nak boleh jaga letih. Peluh macam jual lah tidur panggil. Tak ada pahala apa sekarang. Sebab tidur tak kena dengan cara sekarang.
Jadi letih tak ada pahala ni kat Allah. Tak tahu kata dia nak rugi belah mana hidup dia. Sebabnya tak pandai nak pakah tadi, tak pandai nak pakah, tak kena pakah, tak kena. Benda mudah-mudah ya, benda mudah. Patut sahak benda Islam dah kena dengan sunnah sahak lalu dah. Suka pak yang molek lalu dah. Tapi tak sih. Oleh itu maka marilah umat Islam supaya kita bawa menurut sunnah, hidup kita ada makna setiap detik, setiap gapa. Letih setara mana kita tak ada pelik, sebab kita boleh. Sebab kita boleh pahala kelebihan besar di sisi Allah SWT. Tidur kelebihan besar, bangun sama telah, makan kelebihan, makan sama letih. Makan tak ada bismillah, makan bismillah sama letih, sama peluh car belakang tu makan. Bukan tak letih makan. Puasa sedap tapi letih. Tu. Lepas tu so'oh pula letih dengan so'oh. Letih. Jadi hidup ni letih. Hidup ni letih. Tu yang kacau nak hidup belakang. Bawa tak gerak sikit pergi hospital lalu dah. Yang kacau nak hidup tapi letih. Kacau hidup dengan letih tu duk teraman diri. Nyanyo sungguh dia. Bawa nampak tak gerak sikit pergi beki we gagah. Pasong gagah tak kena sikit apa. Letih sungguh nyanyo. Orang panggil orang tak turut sunnah Nabi ni hiduplah teraman seumur. Hidup teraman 24 jam. Hidup. Auzubillah min dzalik. Beki juga ke hidup nak gagah. Tapi tak ada beki roh, tak ada beki cara nak jadi hidup, jadi boleh faedah. Jin kena pau dia molek. Auzubillah min dzalik. Oleh itu marilah sekadar inilah hari ni dekat dah. Nak siapa dia lakcai dah. Nak siapa temu umrah dekat dah. Tolong sekat-sekat. InsyaAllah ta'ala. Tak usah umrah lah. Tak usah umrah. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Dia mau buat sikit lagi boleh di malam ni. Jadilah tak apa lah. Sekadar ni dulu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi